Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-23. An Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu, man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khasatuh. Rawahul Hakim wa qala Dhahabi rawa min thalathati awjuh min Anas hadha aujaduha. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hambanya yang istimewa sebagaimana sesebuah rumah ada ahli-ahlinya yang istimewa. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah ahlul Quran. Mereka ialah orang-orang istimewa Allah Subhanahu wa taala. Mustadrak Hakim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati seseorang yang tidak membaca sebahagian pun daripada Al-Quran adalah seumpama rumah yang terbiar, yakni sebagaimana kemakmuran dan keceriaan rumah adalah kerana penghuninya, demikian juga kemakmuran dan keceriaan hati adalah kerana membaca Al-Quran. Tirmizi. An Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in yaqra'ul Qur'ana summa yansahu illa laqiyallaha yawmal qiyamati ajzam. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang telah mempelajari Al-Quran kemudian melupakannya akan muncul pada hari kiamat dalam keadaan anggota-anggotanya berguguran kerana penyakit kusta. Abu Daud. Keterangan. Ada beberapa maksud daripada melupakan Al-Quran. Pertama, tidak boleh lagi membaca Al-Quran walaupun dengan cara melihat. Kedua, tidak boleh membacanya daripada hafalan. Ketiga, lalai daripada membaca Al-Quran. Keempat, tidak beramal dengan hukum hakam Al-Quran setelah mengetahuinya. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca 3 hadis Nabi SAW. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, iaitu kelebihan Al-Quran. Hadis ke-23 yang pertama daripada Anas, orang kanan Nabi SAW. Dalam hadis ini Anas menyebutkan bahawa Nabi bersabda, kata Nabi, sesungguhnya inna lillahi ahli minan nas. Allah Subhanahu wa taala ni dia ada ahli keluarga dia, orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Maksudnya Allah ni sebagai Tuhan. Jadi Allah ni sebagai Tuhan, dia akan ada orang-orang kanan dia, orang-orang yang istimewa yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut pada Anas. Kemudian qalu, para sahabat pada itu bertanya kepada Nabi, siapakah itu manhum ya Rasulullah? Siapakah orang-orang istimewa yang ada di sekeliling Allah itu? Ahli keluarga Allah itu. Dia maksudkan begitu. Maka jawab Nabi, ahlul Quran. Iaitu mereka ini merupakan ahlul Quran, ahli-ahli Quran, orang yang selalu membaca Quran. Maka kata Nabi, hum ahlullah. Ahlul Quran inilah adalah ahlullah, yang disebut sebagai ahli Allah Subhanahu wa taala, wa khassatuh, dan mereka ini merupakan orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ke-23. Betapa pentingnya kita membaca Al-Quran, dia akan menjadi orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis daripada Ibn Abbas, hadis ke-24, Nabi menyebutkan, Nabi kata apa? Innal ladzi laisa fi jawfihi
syai'um minal Quran kal baitil kharab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang tidak membaca Quran ini, orang yang tak lalu pun, laisa fi jawfihi syai'um minal Quran. Jauf ni dia kerongkong. Orang yang kerongkong dia ni, maksudnya lah dia punya salur pernafasan dia ni tak pernah lalu ayat Quran, tak dibaca kan. Kita kalau semayang pun baca juga surah Fatihah kan, rukun-rukun solat sunat. Tapi orang yang tak ada dalam kerongkong dia ni membaca selalu dengan ayat-ayat Al-Quran, kata Nabi SAW, adalah seperti rumah yang terbiar, kal baitil kharab. Macam mana keceriaan sebuah rumah tu kerana ada penghuninya, maka begitulah kita ni, hidup kita ni perlu ada Al-Quran dalam hati kita. Kita baca baru keceriaan itu akan ada. Kemudian hadis ke-25 disebutkan daripada Sa'id bin Ubadah, yang menyebutkan bahawa Nabi SAW menceritakan, Nabi kata, ma min imri'im yaqra'ul Quran summa yansahu illa laqiyallaha yaumal qiyamah ajzam. Kata Nabi, siapa yang belajar Quran, siapa yang belajar Quran, belajar Quran, tiba-tiba sampai satu peringkat dia jadi lupa. Tapi hadis yang pertama kita baca tu nak cerita Allah ni ada orang yang khusus yang dia disebut sebagai Ahlul Quran, orang yang rajin baca Quran. Satu. Kemudian hadis yang seterusnya, siapa tak baca Quran, dia ni seperti rumah yang sunyi, yang tak ada apa-apa, kal baitil kharab, rumah yang tak berguna langsung. Kemudian datang hadis yang ketiga ni disebut, Nabi kata sesiapa yang belajar pula Quran, dia dah baca Quran, kemudian dia tinggalkan, kemudian dia lupakan, maka kata Nabi SAW, illa laqiyallaha yaumal qiyamah ajzam. Dia ni akan mati, bangun daripada mati nanti, jumpa Allah tu dalam keadaan kusta. Biasanya kita ni tuan-tuan, bila kita beramal sesuatu, tuan-tuan lah contohnya rajin sembahyang subuh kan, datang sembahyang subuh Jumaat tiap-tiap hari, tiba-tiba satu hari jadi boring, tak nak sembahyang subuh pula, berhenti terus sembahyang subuh. Logik ke? Tak logik kan? Kita biasanya kita amal, datang sembahyang subuh, mungkin tahun depan rajin lagi buat qabliyah, datang awal lagi, lepas tu rasa rajin lagi jadi Bilal, tukang azan pula, rajin lagi rasa nak jadi imam pula, atau jadi imam pula lepas tu kan. Rasa macam kita nak up kita punya level kita tu kan, naik normal je gitu. Tapi Nabi sebut siapa ni dia merajin baca Quran, dah baca Quran semua, tiba-tiba yang sahu, dia berhenti pada baca Quran, tak nak baca, maka Nabi sebut orang yang jenis macam ini tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jadi jahat, jadi buruk pula kan. Maka dia akan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia kusta, belu dia punya daging dia, sakit kusta kan, daging-daging dia jatuh. Itu gambaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan Quran tu jadi ahlullah, orang yang hampir dengan Allah. Kalau kita tak baca Quran, seperti rumah yang kosong, tak ada nilai dia. Dan kita ni bila dah baca Quran tu, kita kena istiqamah, jangan berhenti. Terus baca. Jangan bila kita dah beramal dengan suatu bacaan, zikir ke ayat Quran, kita berhenti, maka itu nanti kita akan jumpa dengan Allah dengan keadaan sakit kusta. InsyaAllah tuan-tuan dia sangat penting hadis ini untuk kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, sallallahu la Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.